ni. Jadi sehari ke 2 hari yang lepas. Semalam ya. Okey. The Malaysian Bar, ya, atau Badan Peguam, Majlis Peguam telah menganjurkan satu perhimpunan / perarakan, ya, mereka berhimpun di Padang Merbuk dan kemudian the Walk of Justice menghala ke Parlimen untuk menyerahkan satu memorandum bantahan, iaitu bantahan terhadap siasatan SPRM terhadap Hakim Muhammad Nazlan. Jadi saya rasa saudara-saudari tahu Hakim Nazlan adalah hakim yang membicarakan kes yang terlibat dalam pembicaraan kes Datuk Seri Najib Tun Razak di Mahkamah Tinggi, kes SRC International, dan seterusnya Hakim Nazlan lah yang telah menjatuhkan hukuman dan memberikan sabitan bersalah terhadap Najib atas beberapa kesalahan. Jadi mereka berarak kerana tidak puas hati dengan tindakan SPRM, dan saya dipahamkan berdasarkan 1-2 maklumat daripada reporter yang saya telah secara tidak langsung, ya, hubungi, bukan secara langsung saya mengaku, ya, bahawasanya dalam sorakan dan sebagainya mereka meminta no interference into the justice system. So bagi saya lihat meluas sedikit lah apa yang mereka minta, tetapi pokoknya adalah isu Hakim Nazlan. Dan sebelum kita ajukan soalan kepada Tuan Hanif, perspektif yang ada pelbagai. Perspektif yang ada, saudara-saudari, pelbagai. Bagi diri saya secara peribadi, saya tidak ada di dalam mesyuarat, di dalam Bar Council ataupun Malaysian Bar dan sebagainya. Apabila keputusan dibuat untuk mengadakan perarakan, saya tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung. Jadi untuk saya menyebelahi, menyokong atau tidak menyokong, itu dah salah, dan saya pun dah nyatakan dalam live saya sebelum ini. Tapi yang pasti pendirian saya ialah apa pun, salah ke tak salah ke dan sebagainya, yang sebentar lagi kita akan benarkan Tuan Hanif untuk jelaskan secara terperinci. Bagi saya, apa yang dah terjadi ialah beratus peguam telah turun ke jalan. Dan di negara ini atau di mana-mana negara di dunia, apabila beratus-ratus peguam yang telah diamanahkan tanggungjawab untuk memelihara keluhuran perlembagaan kedaulatan undang-undang, mereka memilih bukannya untuk duduk di kamar mahkamah untuk menerusi cabang perundangan, tetapi sebaliknya pergi ke jalanan untuk memperjuangkan satu isu. Ini sudah menjadi serius dan kita tidak boleh pandang remeh. Kita tidak boleh berpegang kepada retorika semata-mata, oh ini ada dalang politik begini begitu dan sebagainya. Tidak boleh, ya. Tetapi untuk mengetahui lebih terperinci berhubung perarakan tu, saya rasa kita minta Tuan Hanif jelaskan, bermula mungkin dengan apakah pengetahuan Tuan Hanif berkenaan dengan mesyuarat-mesyuarat yang telah diadakan dan sebagainya sehingga menjurus kepada perarakan. Apa sebenarnya tujuan perarakan dan apa implikasinya kepada negara, khususnya dari pelbagai aspek, ya. Sistem pentadbiran kita, adakah ianya kritikal, ya, dan sebagainya. Jadi silakan Tuan Hanif. Ya, terima kasih Saudara Regi. Ya. Sebenarnya isu ni memang agak mempunyai pelbagai cabang untuk perbincangan. Saya akan cuba sedaya upaya untuk menjelaskan daripada asal perkara ini berbangkit sehinggalah kepada isu perhimpunan yang diadakan oleh Majlis Peguam di Padang Merbuk dengan niat untuk berjalan ke bangunan Parlimen pada hari semalam 17 hari bulan Jun. Untuk rakyat faham apakah sebab mereka nak berjalan, dia kena patah balik kepada satu tarikh 20 hari bulan April 2022 yang lalu. Tarikh tersebut adalah penting kerana pada tarikh itu telah tertular satu laporan yang disediakan oleh seorang yang bernama Raja Petra Kamarudin, RPK yang ringkasnya, yang mengendalikan portal Malaysia Today yang dipercayai berpusat di luar negara, secara khususnya di United Kingdom. Di mana dalam laporan tersebut, isunya adalah terdapat suatu dakwaan, aligasi bahawa Hakim Nazlan telah pada satu tempoh
pada persekitaran tahun 2012 telah mempunyai atau dimasukkan wang dalam persekitaran 1 juta ringgit ke akaun beliau semasa beliau merupakan Chief Legal Counsel di Maybank 2012. Hakim Nazlan cuma menjadi hakim pada tahun 2018 ke atas. Ya. Jadi pokoknya di sini apa yang didakwa adalah adakah perkara itu oleh RPK ni, adakah perkara itu mempunyai kaitan dengan keputusan Najib Razak SRC. Itu secara awalannya. Apabila portal itu tertular, pada hari berikutnya Hakim Nazlan sendiri dengan penuh terhormat telah membuat satu laporan polis. Hakim sendiri pergi buat laporan polis. Ni jangan lupa ya. Dan membuat laporan mengatakan, tolonglah siasat, wahai polis, sebab ini membuat tuhmahan terhadap bukan saja saya kepada sistem kehakiman. Tolong siasat. Hakim merelakan diri untuk menyiasat. Menyiasat apa? Menyiasat ada atau tidak RPK mempunyai asas untuk membuat aligasi tersebut. Tetapi apa yang berlaku? Pada 23 hari bulan April, 2 hari selepas laporan polis Nazlan, 3 hari selepas laporan portal RPK, Azam Baki sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM telah mengeluarkan satu kenyataan bahawa kononnya SPRM telah membuka kertas siasatan terhadap Hakim Nazlan. Now, pada masa itu muncul 2 isu. Boleh atau tidak hakim yang berjawatanan disiasat oleh pihak berkuasa. Dan yang kedua, boleh atau tidak Azam Baki membuat kenyataan yang sembrono seperti itu. Tentang perkara pertama, saya telah membuat suatu kenyataan yang mengatakan tidak ada halangan perundangan untuk pihak berkuasa menyiasat sesiapa sahaja, termasuk hakim yang berjawatanan. Tetapi tentang kenyataan Azam Baki itu salah, peramatang. Sebab cara dan gaya bagaimana siasatan dibuat terhadap mana-mana pihak, terdapat proses dan prosedur kedaulatan undang-undang yang sampingan yang perlu dipatuhi. Kalau kita dah ada pun, kalaulah kita dah buka pun siasatan terhadap mana-mana hakim contohnya, kita kena berkewajipan tidak mendedahkan perkara itu kepada rakyat dulu sebab baru mula siasatan. Kita patut maklumkan kepada pihak atasan dalam sistem kehakiman supaya apa? Supaya orang tersebut boleh didelegasikan kerja-kerja bentuk lain yang tidak mencemarkan sistem kehakiman sekiranya siasatan itu mendapati ada asas dan tindakan lanjut mungkin diambil. So, sememangnya Azam Baki tidak berhak untuk membuat kenyataan seperti itu. Tetapi tidak bermakna pihak SPRM salah untuk membuka kertas siasatan. Cuma yang menjadi satu isu tambahan pada masa itu adalah dalam sistem jenayah, apabila ada aduan dibuat, awak tidak boleh terus buka siasatan terhadap orang yang diadu. Awak kena siasat aduan itu dulu. Adakah RPK mempunyai asas membuat aligasi tersebut? Itu kena disahkan dulu. Kalau ada asas, barulah boleh buka kertas siasatan terhadap sesiapa sahaja. Kalau tiada asas, maka tindakan wajib diambil terhadap RPK mengikut proses undang-undang lanjut. Saya telah memberi kenyataan tersebut. So, berpandukan perkara ini, Bar Council Majlis Peguam malangnya telah berpendapat dua-dua tidak boleh. Iaitu Azam Baki salah, itu memang saya setuju. Dan mereka berpendapat, Majlis Peguam berpendapat bahawa tidak boleh disiasat seorang hakim yang berjawatanan. Kena dibuat melalui proses lain, iaitu di bawah tribunal. So, apa yang mereka melakukan? Mereka telah mengadakan suatu EGM di mana usulnya adalah untuk selar kedua-dua perkara ini. Perkara pertama, untuk selar kenyataan Azam Baki yang peramatan yang salah, itu wajib diselar. Dan yang kedua, untuk selar siasatan yang telah dibuat kerana kononnya dalam pendapat Majlis Peguam bercanggah dengan perlembagaan. Nah, mesyuarat itu pada 27 Mei. Saya telah hadir dan daripada beberapa
lebih kurang 20,000 peguam di Malaysia. Yang hadir pada hari tersebut lebih kurang 600 orang sahaja. Saya hadir dan saya antara beberapa lain telah membangkitkan isu bahawa Majlis Peguam salah untuk menyatakan bahawa hakim perjawatanan tidak boleh disiasat. Majlis Peguam salah untuk mengatakan bahawa proses perkara 125 terpakai di sini. Ianya tidak terpakai. Tetapi Majlis Peguam betul bahawa azam baki wajib diselar kerana membuat kenyataan pramatang. So ada benda betul, ada benda salah. Dan perkara itu dibangkitkan melalui cadangan saya dan juga pihak lain. Pendekkan ceritanya, Majlis Peguam telah membetulkan perkara yang salah. Mereka telah mengeluarkan kenyataan-kenyataan dalam usul yang mengatakan tidak boleh disiasat. Mereka keluarkan. Apa yang tinggal pada masa itu adalah selaran, menyelar dengan tegas tindakan azam baki untuk mengumumkan bahawa kononnya siasatan telah dimulakan. Itu wajib diselar sebab itu berlawanan dengan kedaulatan undang-undang. Dan pada masa yang sama, satu lagi usul dimajukan iaitu Majlis Peguam akan menganjurkan Walk for Justice untuk menyelar apa-apa tindakan yang berbentuk mencampuri urusan dan kedaulatan kehakiman. Alright. Apabila undi tersebut yang juga saya telah sokong pada masa itu, kedua-dua indu tersebut dilakukan, saya telah bangkit selepas itu. Sekali lagi, semuanya saya bangkit dekat 5 kali masa EGM tersebut. Yang kali terakhir saya bangkit mengatakan, baik, walaupun kita telah mengundi untuk berjalan Walk for Justice, saya pun telah mengundi, tapi saya tidak akan Walk for Justice selagi belum disahkan siasatannya bahawa RPK tidak mempunyai asas untuk membuat aligasi. Kalau dibuktikan RPK tidak mempunyai asas, maka baru betul apa yang dibuat RPK menjurus kepada memberi tekanan kepada sistem kehakiman, menjatuhkan maruah sistem kehakiman tanpa asas. Dan kalau nak saya berjalan sampai ke Timbuktu pun saya akan berjalan. Tapi kalau awak nak berjalan semata-mata kerana kenyataan azam baki yang salah, bagi saya itu tidak cukup untuk menjadikannya interference dengan kehakiman. Itu adalah kenyataan yang saya buat di akhir sekali. Boleh dibaca nanti minit mesyuarat EGM pada tahun akan datang bila disediakan untuk EGM. Walau apa sekalipun, isu pokok di sini adalah semalam apa yang berlaku. Walaupun saya tidak hadir dan saya telah menyatakan kenapa saya tidak hadir. Majlis Peguam mempunyai hak perlembagaan untuk berjalan. Untuk mereka yang percaya itu dah sudah cukup menjadi suatu kacau ganggu kepada kehakiman, mereka boleh berjalan. Saya mungkin tak berjalan sebab saya ada pandangan lain, tapi hak mereka untuk berjalan atas pandangan mereka, itu hak perlembagaan mereka. Di bawah perlembagaan perkara 10, itu hak untuk berhimpun adalah hak yang dijamin. Sebab itu kerajaan wujudkan Akta Perhimpunan Awam 2012 untuk memperjelaskan kekusutan ini, di mana daripada pelbagai nas yang telah pun menentukan isu berkaitan dengan Akta Perhimpunan, satu yang jelas adalah tidak ada kewajipan memperolehi permit. Tidak ada peruntukan yang mewajibkan dapat permit baru buat perhimpunan. Sampai ke sekarang, polis tak faham benda ni. Sampai ke sekarang, menteri-menteri tak kira daripada kerajaan mana pun tak mahu faham perkara ini. Walhal, kalau kita masih ingat, sebelum PRU 14, semasa Bersih 5 diadakan, ada pihak peniaga-peniaga di sekitar Dataran Merdeka, ya, telah membawa tindakan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, mengatakan mereka akan rugi kalau diadakan demonstrasi Bersih ke-5. Ya. Maka mereka pohon suatu perintah larangan untuk berhentikan Bersih 5. Pada masa yang sama, ada baju merah pun mencabar kalau Bersih 5 turun, kami akan turun. Pada kes tersebut, dalam kes tersebut, Yang Arif Hakim Nanda Balan yang menduduk kerusi Hakim Mahkamah Tinggi pada masa itu, sekarang dia adalah Hakim Mahkamah Rayuan, telah membuat keputusan Bersih 5 ada hak untuk turun
Baju merah Jamal pun ada hak untuk turun. Tanggungjawab polis adalah memberi keselamatan kepada kedua-dua pihak. Kalau Bersih Lima mengambil arah utara ke selatan, polis kena tentukan baju merah ambil selatan ke utara. Kalau baju merah mengambil timur ke barat, polis kena tentukan Bersih Lima ambil daripada barat ke timur. Jadi tanggungjawab polis adalah menentukan keselamatan kedua-dua pihak dan orang awam, peniaga-peniaga di situ. Tapi polis tidak boleh menjadikan perkara itu sebagai alasan untuk mengharamkan perhimpunan. Nampak tak? Itu keputusan Mahkamah Tinggi. Dan terdapat beberapa keputusan Mahkamah Rayuan yang juga berpegang kepada perkara itu, walaupun ada satu keputusan Mahkamah Rayuan yang bercanggah sedikit berkaitan perkara tersebut. Jadi pokoknya di sini, bagaimanakah polis dalam tahun 2022 boleh menghalang hak perlembagaan, apatah lagi macam saudara Segi sebut, bukan saja hak perlembagaan rakyat biasa, para peguam yang memahami perlembagaan, para peguam yang memahami Akta Perhimpunan Awam, mereka dihalang daripada berjalan daripada Padang Merbuk sampai ke Parlimen. Walaupun kita mungkin tak setuju, jika pun tak setuju dengan tujuan mereka berjalan, tapi mereka mempunyai hak untuk berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua ini yang lebih aneh adalah, kalau kita baca laporan-laporan media menunjukkan timbalan menteri di Parlimen dan Undang-Undang, Mas Ermiyanti, juga telah menunggu mereka di pintu gate bangunan Parlimen untuk menerima petisyen yang akan diserahkan oleh mereka selepas mereka berjalan dari Padang Merbuk sampai ke Parlimen. Tapi tidak sampai sebab polis halang. Polis halang satu pihak yang timbalan menteri sedang tunggu. Sampaikan timbalan menteri, to be fair to her, telah terpaksa pergi ke Padang Merbuk. Dan saya percaya beliau telah menerima petisyen tersebut di sekitar kawasan Padang Merbuk. Dan meminta maaf terhadap kesulitan yang dihadapi. Dan kemudian beliau memberi ucapan. Dalam ucapannya, dia minta maaf kerana perkara yang berlaku. So, ada antara timbalan menteri yang membantu jemaah menteri yang tidak terlibat dalam perkara ganjil dan pelik yang dibuat oleh polis. Makna kata, ahli kerajaan pun diatasi oleh polis dalam melaksanakan tugas mereka. Badan peguam diatasi oleh polis. Di manakah kedudukan betul urus tadbir negara? Siapa yang lebih berkuasa? Persoalannya, siapa yang buat keputusan pada hari Jumaat pagi untuk mengatakan kepada polis, jangan bagi peguam berarak, dalam bahasa anda, dalam bahasa saya, berjalan, walk for justice, dari Padang Merbuk ke Parlimen? Siapa yang buat keputusan? Kita tak tahu. Adakah ianya Ketua Polis Negara Akril Sani? Wallahu alam. Tapi semestinya bukan satu keputusan muktamad kerajaan, sebab Mas Ermiyanti berada di gate Parlimen dan berjalan atau pergi ke Padang Merbuk untuk ambil. So, siapakah dia dalang yang membuat perkara berlawanan dengan perlembagaan? Ini mereka kena jawab. Sekurang-kurangnya Hamzah Zainuddin sebagai menteri yang bertanggungjawab, Menteri Dalam Negeri, di bawah mana letaknya pihak berkuasa seperti polis, patut memberi penjelasan. Patut sekurang-kurangnya tampil sesegera mungkin, sebaiknya dalam tempoh 5 minit selepas mendengar program saudara Regi ini, untuk mengatakan kepada rakyat dia akan mengambil tanggungjawab untuk menyiasat apa yang berlaku. Kenapa berlaku kecelaruan seperti itu? Kenapa berlaku tindakan berlawanan dengan hak keperlembagaan? Kenapa buat sampai tahap majlis peguam beberapa ratus mereka dihalang daripada melaksanakan tanggungjawab perlembagaan? Kenapa sampai timbalan menteri dihalang daripada melakukan kerja dia untuk menerima petition? Dia wajib membuat kenyataan seperti itu. Dia tidak boleh berdiam diri di sebalik kerusi empuk menteri dia.
This is no longer the time to keep quiet. Kalau you betul ataupun kalau dia tidak terlibat dalam perkara durjana yang berlaku semalam. Itulah dia bagi saya satu lagi perkara terkini yang saya kaitkan dengan tajuk awak, cacar marbanya Malaysia kini. Sistem tadbir urus negara, siapa berkuasa pun kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, bagaimana kita nak tahu siapa kita nak mengadu? Memandangkan timbalan menteri sendiri tidak terlibat dalam perkara ini, bagi saya tidak semestinya Perdana Menteri terlibat di sini. Siapa dia? Siapa dia yang boleh mengatasi kuasa Perdana Menteri? Adakah Ketua Polis Negara? Wahai Akril Sani, jawab. Siapa yang arahkan awak? Sampai pihak kerajaan pun terpaksa makan malu. Apatah lagi Majlis Peguam. Dijadikan sarkis. Dijadikan macam tahanan. Betul. Perkara ini penting bukan sebab melibatkan Majlis Peguam. Kalau ini berlaku kepada 5 orang, bukan 500. 5 orang petani, pelombong, nelayan ataupun penanam durian di Cameron Highlands. Kalau ini berlaku kepada mereka pun, mereka dihalang berjalan untuk demonstrasi hak mereka, itu pun adalah salah. Ini bukan soal siapa yang berjalan, ya, jangan salah faham. Cuma dia menjadi penting kerana orang tu dipercayai oleh rakyat, orang yang tahu undang-undang. Takkan mereka nak berjalan berlawanan dengan hak undang-undang. Takkan 500, 300, 200 peguam berlawan dengan perlembagaan. Itu adalah anggapan awal rakyat. Dan pada hakikatnya, mereka tidak berlawan perlembagaan. Mereka tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi apa yang berlaku, apa yang polis buat pada hari semalam, menunjukkan seolah-olah mereka pesalah. Ya, saya setuju dengan kenyataan ni. Saya nak petik kenyataan Tuan Hanif tadi bahawa semestinya peguam ni tidak melakukan sesuatu yang berlanggar dengan undang-undang. Sebab saudara-saudari, kita sudah tahu di Malaysia ni memang ada banyak perhimpunan sebelum ni. Kalau kita setakat kata perhimpunan rakyat biasa tu, memang saya pun pernah bersembang dengan Tuan Hanif berhubung perkara ni. Saya pernah beritahu bahawa apabila contohnya ISET lah, inilah, itulah, apabila ada perhimpunan, orang benar-benar berjiwa menjiwai perhimpunan tu, kadang-kadang tak ramai, dia 200, 300, 500 orang. Yang lebih tu hanya datang dia memeriahkan keadaan lah sehingga terjadi beberapa ribu. Tapi yang core people tu adalah sedikit. Tetapi di dalam situasi ini berbeza sebab ini adalah peguam-peguam yang terpelajar, yang tahu selok-belok perundangan, yang tahu apa yang harus dilakukan di kamar mahkamah dan sebagainya, bagaimana nak melakukan sesuatu jika mereka tidak setuju dengan hala tuju perundangan dan sebagainya. Dan mereka dengan pengetahuan mereka dalam perundangan ini telah membuat keputusan untuk turun ke jalan, ya, beratus peguam. Jadi kita tidak boleh pandang remeh, kita tidak boleh buat andaian, ya, bahawa mereka ni turun sebab mereka tidak tahu, tidak apa. Mereka tahu hak mereka. For lawyers, a large number, macam Tuan Hanif kata, mereka tahu berkenaan perundangan. Saya nak tambah. Jadi benda ni perlu dijawab sebab pelabur lihat orang seluruh dunia memerhati. Seluruh dunia akan memerhati Tuan Hanif bila peguam begitu ramai terpaksa turun ke jalan. Saya nak tambah sedikit saja sebab untuk rakyat tak salah faham. Sebelum daripada peguam berjalan hari Jumaat, seminggu sebelum tu pada satu hari Ahad, iaitu pada 12 saya percaya hari bulan Jun, veteran askar telah turun untuk berhimpun. Dan daripada apa yang saya dimaklumkan, mereka dihalang daripada berarak. Mereka juga ditempatkan di kawasan Tugu Malaysia sahaja. Mereka tidak dibenarkan keluar. Kenapa? Padahal hak berhimpun dan hak untuk berjalan, berdemonstrasi adalah hak berperlembagaan. Dan ini berlaku dalam tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2016, you can say whatever you want,
Tapi dalam tahun 2016-2017, Bersih 5 zaman Barisan Nasional telah dibenarkan membuat perjalan satu kawasan Kuala Lumpur. Adakah negara kita menjadi lebih hancur sekarang? Lebih tidak demokrasi sekarang? Lebih kuku besi sekarang? Kalau ia pun adalah kerana kebodohan, kedangkalan, ketidakstabilan, ketidakyakinan mereka yang berada dalam kuasa. Takut kalau mereka tak buat macam tu, mereka akan jatuh. Itulah kebodohan politik mereka. Mereka tak nampak apa yang mereka buat akan menyebabkan mereka jatuh lebih cepat. Kerana zaman Barisan Nasional memerintah dalam keadaan kleptokrasi pun, mereka telah benarkan rakyat keluar ke jalanan. What is correct must be respected. Apa yang betul adalah betul. Apa yang salah tetap salah. Jadi walaupun apa yang dilakukan pada masa itu Bersih 5, pihak berkuasa di bawah kerajaan Barisan Nasional telah tidak menghalang, itu adalah betul. Saya ada di jalan Bersih 5. Saya tidak dihalang. Polis sepanjang kawasan. Tapi mereka meraihkan orang. Ada bekas air lagi. Ya. So, what is happening to Malaysia? 5 tahun sahaja. Kenapa kita jadi lebih buruk? Sedangkan lepas jatuhnya kerajaan Barisan Nasional, kita wajib majukan negara. Kenapakah kerajaan Ismail Sabri sekarang ni memundurkan lagi keadaan ini? Lupakan saja tentang perkara-perkara mereka telah pun gagal berkaitan dengan kelangsungan hidup rakyat, berkaitan dengan shortage of food, berkaitan dengan kenaikan harga, benda ruji, benda rasmi, benda adat untuk kehidupan mereka tak boleh jaga. Sekarang yang lain pun tentang kedaulatan undang-undang dah menjadi mundur. Bagaimana pula Tuan Hanif dengan because we are on the topic. Yes. So bagaimana pula dengan saya, sebab saya nak tahu tindakan memanggil untuk disoal siasat, contohnya penganjur perhimpunan. Ya, bagi saya itu merupakan satu lanjutan tindakan yang berbentuk tindasan, intimidasi. Biar mereka panggil. Peguam-peguam saya percaya yang terlibat akan pergi memberi kenyataan. Tapi dan sekiranya mereka diambil tindakan, maka akan ada orang yang akan membela peguam-peguam tersebut. Itu adalah perkara yang akan datang. Kita tidak mahu, saya tidak ingin bercakap tentang spekulasi. Tapi yang penting, apa yang telah berlaku menghalang suatu perhimpunan aman bagi tujuan berjalan telah diumumkan. Walk for Justice, Padang Merbuk, Parliament House. Serah petition kepada Mas Ermianti. Balik. Telah semua tahu, satu Malaysia tahu. Itu pun awak nak halang. Apakah bentuk, minta maaf saya gunakan perkataan ini, apakah bentuk kedajalan yang wujud dalam sistem tadbir urus negara? Betapa cacar marbannya kita lagi. Dan saya tidak boleh terima sebagai seorang rakyat Malaysia. Kita tidak mempunyai apa justifikasi untuk melakukan perkara itu. Siapa sahaja nak demonstrasi atas apa sebab sekalipun, sekali ianya telah divar-warkan, dan jika ianya tidak merupakan satu isu yang bercanggah dengan perlembagaan dan perundangan. Apa maksud saya? Kalau ada orang nak berhimpun, nak mengatakan kami nak hak berbogel, itu tak dibenarkan di bawah moral maupun perlembagaan dan perundangan, maka perhimpunan seperti itu boleh dibatalkan. Itu cerita lain. Itu pun melalui satu perintah larangan. Tapi selagi hak-hak itu tidak bercanggah dengan undang-undang yang sedia ada, maka tidak boleh dilarang. Saya harap itu sajalah penjelasan saya berkaitan segala isu berbangkit dengan Walk for Justice seperti yang saya nyatakan. Walaupun saya tidak setuju perlunya berjalan untuk isu azam baki, tapi hak mereka yang nak berjalan, itu saya bersetuju adalah hak perlembagaan. Saya mungkin tidak turun. Saya pergi EGM dan saya telah menyatakan kenapa saya tak turun. Tapi saya tak penting. Hak mereka juga penting. Hak mereka adalah hak perlembagaan. Itu sajalah saudara Regi. Saya harap saya telah menjelaskan segala kemusykilan. But you have apa orang kata, now you have triggered my curiosity on satu perkara berkait sebelum curiosity kill the cat, you know. Yeah. Okay. Sebelum kita ke topik seterusnya, iaitu
kenyataan fitnah seorang ahli MKT UMNO terhadap Tun Mahathir. Tapi just to panjangkan, because kita dah masuk topik ni. Jadi saya pernah melalui, ini kita cerita saya pernah melalui, so ini kita keluar sedikit, because Tuan Hanif cerita berkenaan dengan kebebasan berhimpun dan sebagainya. Saya pernah melalui satu situasi di mana ada satu laporan Malaysia Kini telah keluar yang ini laporan berita is just news, berdasarkan satu pengumuman oleh satu kumpulan yang berkata mereka akan berhimpun dan berjalan. Baik. Okay. So it's news, reporter, that's what they do. Orang ni kata mereka akan berjalan. So saya bawa lah, itu perkara biasa. Ada orang dia bawa berita tu. So because this news, orang ni mereka akan berhimpun. Saya pernah dipanggil polis untuk beri keterangan mengapa saya bawa artikel tu. Yang saya bawa, dan mereka sedia tahu, dan saya maklumkan, dan benda tu setakat ni dah tak ada apa dah. Tapi ditanya untuk menyiasat sekiranya saya mungkin terlibat dalam organisasi atau kenal dan sebagainya. Jadi bukannya saya merungut, sebab you have triggered my curiosity, so saya nak bertanya, adakah itu satu tindakan lazim, dibenarkan, normal? Apakah pandangan Tuan Hanif? Kalau pihak berkuasa beranggapan terdapat apa-apa jenayah, mereka mempunyai kuasa untuk memanggil sesiapa sahaja, sama ada orang itu terlibat secara terus dalam aktiviti yang dia orang percaya sebagai jenayah, ataupun orang yang mewar-warkan untuk mereka tahu apakah tujuan war-warkan. Itu secara sendiri tidak salah. Sebab pihak berkuasa pun mempunyai kuasa untuk menyiasat dan menjaga keamanan. Tapi apakah tujuan utama isu tersebut disiasat dan dihalang adalah satu perkara yang perlu dilihat, sama ada ianya bercanggah dengan perlembagaan dan perundangan atau tidak, which would need to go back to the event. What was the event? So kita boleh bincang perkara itu pada masa yang akan datang kelak, jika perlu mungkin lepas daripada ini. Tapi mereka mempunyai asas untuk memanggil, bukannya mereka menggarikan saudara Regi kan, bukan mereka tahan di dalam lock up kan. Jadi it is a duty. Itulah sebenarnya saya tanya, sebab apa? Saya nak asingkan isu peguam ni saya cukup faham. Tapi berkenaan dengan soal ni, saya sebenarnya beranggapan sekejap saya minta maaf. Begitu juga kalau pihak polis nak mengatakan, sorry, awak semua salah faham, kami larang mereka berjalan sebab ada cerita, mungkin kita tak tahu lagi. Dan oleh kerana itu mereka memanggil peguam. Jadi memanggil peguam ni, macam saya cakap tadi, kita kena lihat masyarakat datang apa tujuan dia. Kalau tiba-tiba ada perkara lain yang tidak didedahkan atau kita tak ketahui, dan peguam-peguam yang hadir pun tidak ketahui, maka menjadi tanggungjawab mereka siasat. Tapi pokoknya perlu dijelaskan, dan perkara itu tidak dijelaskan pada hari Jumaat. Sampai Mas Ermiyanti pun tak tahu. Sampai Mas Ermiyanti pun kena minta maaf bagi pihak kerajaan. Sekurang-kurangnya Mas Ermiyanti menunjukkan satu sifat yang perlu kita hormat. Itulah dia bentuk pucuk pimpinan yang kita harapkan. Tak kiralah parti mana sekalipun dia, saya pun dah tak ingat berapa banyak parti dia lompat. Tapi itu tak penting. Cara layanan kepada rakyat, cara layanan kepada isu, itu yang rakyat nak tengok. Jadi memang kita alu-alukan satu kenyataan lah dari pihak yang berkaitan. Sebab jika ada sebab di sebalik tindakan, sekurang-kurangnya orang tahu, orang tak terpinga-pinga, tertanya-tanya, because if kadang-kadang kita biarkan isu ini pun, ianya sebenarnya tidak baik, kerana akan timbulkan spekulasi dan orang mungkin marah dan sebagainya. Jadi kita kena ada penjelasan, dan saya kira sudah lama, Tuan Hanif, terlalu lama I think, tidak ada penjelasan kenyataan daripada pihak berkaitan. Pokoknya kalau ada penjelasan, masakan tidak dimaklumkan kepada para peguam semalam. Kalau ada penjelasan, masakan tidak dimaklumkan kepada timbalan menteri semalam. So come on, itu isunya. Kalau ada alasan yang sah, satu lagi sebab perlembagaan kenapa nak halang, sebab perlembagaan kenapa nak halang, bagi tahu semalam, peguam akan faham. Ini saya setuju.
Peguam akan faham. Contohnya, bukan saya nak reka-reka cerita, contohnya tiba-tiba pihak risikan mendapat maklumat disebabkan peguam-peguam nak berjalan dipercayai beberapa ratus orang, maka akan diletupkan oleh terorisme mana-mana organisasi. Kalau itu risikan, cakap. Maknanya awak mengatakan bahawa kami bukan halang awak, kami nak halang yang nak berlaku ni. Cakap dan tunjukkan asas. Kami nak selamatkan awak. Dan tunjukkan asas. Takkan peguam tak faham. Takkanlah semalam pun walaupun mereka dihalang pun mereka tak buat kecoh. Peguam tak buat kecoh. Peguam bangkitkan rungutan secara civic mindedness, secara tamadun. Itu yang saya perhati, Tuan Hanif. Mereka tahu apa batasannya, mereka bertindak dengan cukup berhemah dalam hal ni. Saya cukup kagum dengan tindakan pejuang. Mereka tidak buat kecoh. Dengan tindakan peguam maksud awak? Ya, dengan tindakan peguam. Baik, itulah dia. Ya. Baik.